Salam Perpaduan Madani. Bertemu kita lagi di Forum Borak Dahsyat. Pada malam ini kita bawakan kepada anda seperti biasa, kita tampilkan kepada anda ahli-ahli panel yang akan mencerahkan, membicarakan soal-soal penting. Tetapi pada malam ini kita ada kelainan sedikit kerana kita akan membicarakan isu global, isu panas, isu yang menekan masalah sejagat manusia, isu yang menekan proses kezaliman yang sedang berlaku di Timur Tengah, iaitu kita akan membicarakan soal Palestin. Dan pada malam ini kita membawakan kepada anda ahli panel yang bukan calang-calang orang. Sekejap lagi saya akan perkenalkan. Tentunya saya berasa bangga kerana sekian lama akhirnya malam ini kita dapat sepentas dengan beliau. Saya perkenalkan daripada kiri ke kanan dulu. Kita simpan ahli panel ini sebagai suspend kita pada malam ini. Saya kenalkan kiri ke kanan, ahli panel tuan rumah kita, wajib untuk kita perkenalkan. Yang berbahagia Datuk Abdullah Sani, pengurusi Tekun Nasional, aktivis pekerja. Apa khabar Datuk Abdullah? Alhamdulillah, baik adanya. Malam ini kita lain sikit daripada yang lain. Ya, biasanya semenjak ianya ditubuhkan pada 4 tahun yang lalu, ini ada satu malam yang luar biasa yang membolehkan kita mencerakinkan isu internasional dan isu nasional. Walau bagaimana lain pun pada malam ini kita tetap akan memperjuangkan perkara yang sama, yang penting mempertahankan kerajaan madani dan kita memperjuangkan nasib rakyat Palestin pada malam ini. Amin, amin. Kita juga membawakan kepada anda ahli panel yang kedua, iaitu saudari Aisyah yang merupakan pengurusi MyCop. Apa dia MyCop? Sekejap lagi kita tanya dia. Apa khabar? Khabar baik. Saudari Aisyah. Terima kasih sebab bagaimana perasaan berada di dalam forum politik pada malam ini? Okey, first and foremost, saya cakap terima kasih sebab memberi saya peluang untuk mewakili MyCore dalam forum hari ini. Dan semoga kita boleh mencerahkan lebih tentang apa itu MyCore dan boleh share lebih lanjut tentang MyCore kepada semua orang. MyCore ini merupakan aktiviti NGO yang merupakan platform kepada mereka yang membuat kerja-kerja kebajikan, bukan sekadar di Malaysia. Malaysia pun banyak dia buat kerja, luar pun banyak dia buat kerja. Mereka juga NGO yang membantu secara dasar pergerakan Palestin. Sekejap lagi kita tanya banyak dekat dia. Saya nak memperkenalkan ahli panel yang ketiga. Yang ini bukan calang-calang orang. Orang yang sangat banyak berjasa pada perjuangan. Tokoh yang sangat saya segani. Malam ini Allah mentakdirkan kita dapat bergabung di dalam pentas Borak Dahsyat. Orang yang saya maksudkan adalah Nurul Izzah Anwar. Apa khabar Izzah? Alhamdulillah. Saya agak teruja dengan perkataan yang diguna pakai pada hari ini. Mencerahkinkan. Perkataan yang favourite. Saya dengar dia hampir semua panelis. Biasa dengar di mana-mana itu. Dia dengar juga tapi taklah di mana-mana kan. Tapi pada malam ini. Okey, kita lap peluh dulu sebab dia biasa dengar itu. Okay. Pada malam ini kita akan membicarakan soal Palestin. Apa yang berlaku kepada saudara mara kita di Timur Tengah. Namun kita akan selitkan juga sedikit isu-isu politik semasa. Sebab Datuk Abdullah ada di sini. MyCop ada di sini. Tidak apa orang kata, janggal lah kalau kita tidak membicarakan soal politik, tetapi kita akan cuba memfokuskannya kepada Palestin. Tetapi saya nak mulakan video ini dengan kita bertafakur barang seminit dua kerana berita yang baru kita terima pada pagi tadi, mantan tuan yang terutama negeri Sarawak iaitu Tun Taib Mahmud telah pun kembali ke rahmatullah. Jadi saya nak ambil masa barang seminit dua, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah Rabbul Alamin. Sebelum kita pergi membicarakan soal Palestin kepada ahli panel kita yang utama, kepada MyCop, kita pergi pada tuan rumah dulu. Tuan rumah. Dalam keadaan Malaysia pada hari ini, dalam keadaan negara kita sedang aman damai, namun saudara mara kita sedang ditekan di Palestin. Daripada pandangan kacamata mantan ahli parlimen 3 penggal, apa pandangan Datuk Abdullah Sani? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti mana yang diperlihatkan di dunia pada hari ini, Palestin diserang hebat dan begitu mensayupkan dan begitu menyedihkan apabila anak-anak kecil dibunuh, ibu-ibu dibunuh yang tidak berdosa, yang tidak langsung terpalik dalam militeri, dalam kumpulan pensenjataan. Namun yang saya
berasa sedih apabila jiran-jiran mereka seperti mana di Saudinya, di Jordannya, di Mesirnya itu tidak memberikan impak atau membantu dalam mempertahankan Palestin tanah suci yang telah pun ditapakkan ketika Islam Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam di Baitul Muqaddis itu sendiri, memberikan kita kesedihan yang keterlaluan. Dan ini juga mendorong kepada kita berfikir bahawa sekiranya kalau keadaan itu berlaku, yang kita lihat ialah yang menjadi pejuang ataupun mempertahankan hak orang-orang Palestin ini, kita nampak daripada luar. Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saja kalau dulu orang bercakap pasal banyak bicara soal perjuangan Palestin dan sebagainya. Tapi apabila ketika Datuk Seri menjadi Perdana Menteri, apa dilakukan? Dia pergi ke dalam kongres pertemuan dengan negara-negara Arab. Kemudian dia berjumpa dengan negara-negara jiran. Dan dia nak pastikan setiap saluran bantuan jangan disekat. Beri kerjasama. Dan dia lakukan dan dia terus pergi ke negara-negara tersebut. Saya melihat kalau keadaan ini berterusan, macam mana kan negara kita lah Indonesia? Kita tengok kalau kita sibuk dengan nak tutup, nak tebuk atap lah, nak tebuk dinding lah, nak tebuk lantai lah, serba macam mana berlaku di negara Arab, hancur negara itu dan hancurlah negara ini. Sebab itu saya melihat bahawa perbandingan itu banyak harus kita letakkan sebagai rujukan untuk kita sedar diri, untuk kita muhasabah. Apakah ini yang kita kena lalui di mana di Palestin, yang kesedihan itu pada tiap-tiap malam kita kita berdoa atas kesejahteraan mereka, atas perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka tiap-tiap waktu. Ini petanda bahawa yang mampu kita lakukan. Tetapi kita nak sarankan, kalau kita nampak daripada perbuatan dan perlakuan negara-negara Arab itu yang tidak membantu selain daripada Yaman, saya menampakkan bahawa kalau perangai begini berterusan dan menular kepada negara kita, hancur negara kita ni. Sebab itu saya begitu risau dalam keadaan yang berlaku di Palestin. Kalau kita rujuk kepada perbandingan dalam negara kita ini, akan berlaku yang sama. Duk sibuk nak jatuh, duk sibuk nak pergi langkah Dubai lah, langkah macam-macam, langkah coket lah, langkah apa semuanya langkah untuk menjahanamkan negara. Yang begitulah keadaannya kalau Palestin tidak diatur untuk disolidaritikan dan perpaduan negara-negara Arab kena bersatu untuk pertahankan Palestin, untuk memperjuangkan nasib rakyat Palestin yang sekarang ditipu balapetakanya luar biasa dahsyatnya. Apakah itu kalau kita lakukan? Yang kita buat apa dia? Baru ni yang surat khabar Nurul dia, baru ni ditunjuknya surat berharakah. Dia tunjuknya gambar Datuk Seri Anwar, belakangnya gambar Israel. Kerhar dia buat tu dan maki ni. Yang gambar ulama letaknya gambar Palestin. Ni tujuan dia apa ni? Tak habis-habis nak merosakkan akidah orang. Dan inilah yang berlaku dalam negara Arab yang akan kita lihat kalau tidak dibendung, dia akan melebar luas dalam negara, hancur negara ini dengan perangai-perangai mereka-mereka yang kita maksudkan orang panggil naruri kepada negara Arab yang menular dalam negara ini. Sebab itu saya tekankan dan tegaskan bahawa bukan saja realitinya, tetapi di sebalik itu kita kena sedar bahawa kalau ini tidak dibendung, maka ianya akan berlaku di macam ada Palestin. Dan negara ini memerlukan perpaduannya kukuh untuk kita membina satu negara bangsa yang bersatu dalam menterjemahkan perjuangan keadilan dan memastikan bahawa ia tidak boleh dirosakkan oleh pemikir-pemikir yang mempunyai kecederaan minda. Terima kasih. Ya, Datuk Dollah, terima kasih di atas satu pandangan pembukaan yang begitu keras terhadap isu Palestin. Sekarang kita tahu pada ketika kita bercakap ini, kematian yang dicatatkan oleh PBB itulah pun melebihi 29,000 dan lebih pada 68,000 yang cedera. 80% bangunan telah dimusnahkan. Lebih 90% rakyat tak ada makan, tak ada kedudukan. Mereka di sana sengsara. Kita di sini alhamdulillah, kita tahu bahawa kerajaan Madani khususnya sentiasa memperjuangkan isu Palestin ini lantang sejak daripada tahun 1960. Namun di zaman Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri ini, saya kira ini adalah Perdana Menteri ataupun kerajaan yang paling lantang.
Saya terus saja nak pergi kepada saudari Izzah. Dalam perkembangan terbaru kita, Menteri Luar kita membawa suara kita atau usul di ICJ, dan ini bukanlah usaha yang pertama daripada PMX dan beberapa pihak daripada Malaysia. Adakah Izzah rasa suara kita akan didengari di peringkat antarabangsa untuk Palestin? Saya terima kasih kepada Syed Shah dan juga Datuk Abdullah. Saya fikir memang penting untuk kita meneliti latar belakang kepada pembunuhan etnik yang dilakukan oleh Israel yang bukan bermula pada 7 Oktober. Kita nak lawan Israel ni sebahagian besar adalah melawan propaganda jahat, berita palsu. Dia berlaku berdekad-dekad penindasan yang diperlakukan terhadap rakyat Palestin. Siapa yang bangkit? Afrika Selatan yang bangkit. Afrika Selatan yang memperakui apartheid. Kerana Malaysia ini menunjukkan track record bukan sahaja dalam kes Palestin, kita juga bersuara antara negara pertama yang bukan sahaja bertemu dengan Allahyarham Yasir Arafat, tapi mengecam apartheid yang telah dilangsungkan di Afrika Selatan. Tapi Afrika Selatan dengan keberanian mengambil dan membawa kes genocide, pembunuhan etnik, maksudnya bukan sahaja wanita dan kanak-kanak, lelaki, maksudnya able-bodied men, anak muda di Palestin itu dibunuh, ditarget, disasar untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang dapat membangunkan ketamadunan. Kerana madani itu asasnya daripada perkataan Arab madana, tamadun. Jadi itulah yang sedang diperlakukan, dan Alhamdulillah Menteri Luar Malaysia yang saya fikir on record, kita bukan saja mendukung permohonan yang dibawa oleh Afrika Selatan, tapi beliau memperakukan menerusi bukti percakapan yang ditambah dalam sidang tersebut, usul tersebut. Jadi pada saya yang sedihnya apa? Yang sedihnya sekarang kita bercakap tentang undang-undang. Kita nak semua negara menghormati undang-undang. Tapi jelas dalam kes Israel, rogue state termanya. Mereka tak perlu ikut ICJ. Ya, sekarang ni semua undang-undang di seluruh dunia menyerang, mereka tak ada siapa rakyat Palestin yang boleh ambil senjata. Jadi nak apa? Tunggu. Ya, tunggu sampai dibunuh. Sedangkan Israel iaitu negara teroris terus menerus membedil. Jadi pada saya tindakan ini, ada yang tanya, kenapa kita perlu melalui proses undang-undang? Kerana apa yang kita buat ada dalil. Apa yang kita buat, kita menggunakan ruang mekanisme undang-undang antarabangsa. Pada masa yang sama di sini, di Malaysia, kita harus memperkukuhkan diri kita dengan maklumat dan ilmu. Saya nak rujuk sebagai ayat akhir pesanan Syekh Yasir Qadhi. Beliau beri khutbah berkait dengan isu Palestin. Kadang-kadang kita rasa janggal. Orang dibunuh dalam medan perang, kita ni dapat juga hidup. Ada yang menyambut hari lahir, ada yang menyambut kenduri, seolah-olah kehidupan kita berterusan. Dan beliau sebut, okey, kita faham kerana Allah beri dugaan itu berlainan. Pada masa yang sama, perlu ada ingatan persediaan kita bagaimana. Anak-anak muda kita membina semula mana-mana kawasan yang menghadapi krisis atau konflik satu. Kedua, melengkapkan diri kita dengan ilmu. Saudara Syed Shah sebutkan tadi jumlah yang terbunuh, ya, hospital-hospital yang disasarkan, kesalahan-kesalahan undang-undang antarabangsa tak dilanggar. Semua ini menjadi pelengkap kepada bekalan kita apabila kita mahu mara ke depan, melawan kelak. Percayalah, kalau sekali negara sebegini biarkan melakukan apa saja, tidak ada sesiapa yang selamat. Itu pada saya jelas. Isu security dunia sekarang ini is at stake. Memanglah negara-negara Islam, okey, kita boleh kritik. Yang penting Malaysia memastikan suara kita kedengaran. Dan Alhamdulillah ada juga pekerja, ini Datuk Abdullah Sani kena tahu, di Indian Trade Union, Kesatuan Pekerja India daripada agama Sikh, Muslim, Hindunya, semua boleh mengenakan sekatan terhadap barangan-barangan Israel daripada dilabuhkan di pelabuhan negara mereka. Menunjukkan ramai yang ada mata kan, tapi mereka juga ada keberanian. Dan saya bersyukur Alhamdulillah Malaysia memperakui kedudukan ini menerusi kehadiran di ICJ.
menerusi tindakan semasa kita menghalang ZIM, perkapalan ZIM, ZIM shipping daripada berlabuh di Kita tak Malaysia. benarkan pelabuhannya. Ya, kerana keberanian itu harus juga kita rangkul secara bersama. Kita tak boleh, kita perlu ajak juga. Dia panggil fastabiqul khairat kan? Dia kena berlumba-lumba. Jom kita berlumba-lumba. Berbuat sesuatu. Kita mengajak pada masa yang sama. Dan betul, kita harus memperkukuhkan kesatuan antara rakyat Malaysia menolak sebarang bentuk penindasan dan kezaliman. Seperti mana yang diterangkan oleh Izzah. Saya masih lagi nak bertanya pada saudari Izzah sebelum kita pergi kepada MyCorp, sebab saya dapat menangkap sesuatu nada yang berbunyi seperti sesuatu kekecewaan terhadap apa yang berlaku. Tak salah saya katakan genosid yang berlaku di Palestin. Tindakan kerajaan Malaysia yang berani, khususnya daripada PMX, kita lihat diunggah sekarang di ICJ, dan beberapa pendirian yang juga disuarakan di peringkat Parlimen dan Dewan Negara. Malaysia di antara negara yang lantang berbunyi. Namun pembangkang seringkali mengaitkan seolah-olah macam kita tak buat apa-apa. Especially pemain-pemain pembangkang sering mengatakan kenapa tak hantar tentera. Sepertinya mereka tidak faham. Izzah, kenapa sebenarnya kita tak boleh hantar satu bentuk kekerasan seperti itu? Beginilah, saya rasa kita boleh nilai menerusi dasar-dasar yang diperkenalkan oleh mana-mana kerajaan. Tapi dalam bab ini, isu yang terutama, misi yang paling utama, menyelamatkan dan perjuangkan warga Palestin. Jadi pada saya, kita kena ketepikanlah ego ataupun bendera partisan masing-masing. Kerana dalam hal ini, kita juga tahu sejarah dia, the 7-day war. Siapa saja perlu membaca dan mengetahui dari segi kekuatan, kekebalan, persediaan, termasuklah dana berterusan oleh Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Ketiga-tiga negara ini memberikan cek kosong, segala kelengkapan ketenteraan, segala senjata dan juga warga mereka yang pergi terbang ke Israel dan menyertai the Israeli Occupation Force. Kita kena faham, mereka tidak ada natives. There's no natives per se. Jadi ini berlaku, ini hakikatnya. Dan dalam keadaan ini, kita juga harus faham apakah bentuk langkah yang pragmatis dan rasional. Dan pada saya, kalaulah kita teliti sejarah, tak perlu tanya persoalan tersebut. Yang penting tolonglah jadikan anda dan tindakan anda sesuatu yang berguna. Tak perlulah nak waste time, waste effort, kerana pada saya ramai lagi yang menantikan bantuan. Dan saya dimaklumkan terkini bagi Indonesia, mereka telah menghantar 2 kapal yang dihentikan di Suez Canal oleh kerajaan Mesir. Jadi beberapa maklum balas sebaiknya kita bekalkan dengan ilmu di dada kita. Syekh Yasir Kadir juga sebut, kenapa beliau sendiri ada beberapa teman semasa 9/11, serangan September 11. Ketika itu di Amerika Syarikat. Kenapa beliau mengatakan, kita kena fahamlah beberapa langkah kita. Pakai hikmah dalam apa yang kita lakukan supaya tidak menambah lagi bebanan ataupun serangan. Dan inilah kenapa saya minta jemputan diberikan kepada MyCorp. Kerana MyCorp antara badan yang terutama yang saya temui semasa saya melawat Bangladesh. Mereka dilatih, mereka bersedia. Bila ada di zon, sama ada peperangan ataupun zon kadang-kadang ada gempa bumi, kita tak tahu kan, banyak-banyak negara alami cabaran sedemikian, mereka tahu bagaimana nak menjadikan diri mereka itu berguna. Kita manusia ni hidup tak lama. Jadi datang, apa yang kita boleh bantu bagi keperluan penduduk ketika itu. Jadi atas dasar itulah saya rasa memang sedih, kecewa, tapi pada saya kita teruskan kerja baik kita saja. Kerana apa pun saya nampak dalam trend, saya mengikuti sama ada kes Presiden Morsi semasa diguling kemudian meninggal dunia. Parti Keadilan je saja yang mengeluarkan kenyataan ketika kudeta. Kerana saya tahulah saya keluarkan kenyataan kan. Jadi pada saya dalam trend ini, don't ask about what people can do. Ask what you can do. Make yourself useful. Simple je.
Orang lain katakanlah Melayu cakap jangan jaga tepi kain orang kan. Tapi kalau nak jaga kain tepi kain pun janganlah menggagung gugat. Janganlah dengki, janganlah baling batu. Just help. Dan kerana itu walaupun pada 2 Mac ada jemputan perarakan bermula di tabung haji. Saya tak tahu siapa penganjurnya tapi saya nak pergi. Dia simple macam tu kan. Kerana Support. Yeah, because isunya Palestine is more important than you or me. Ya. Itu yang disampaikan. Seperti mana yang Izzah sebutkan tadi. Di Palestin struggle dengan jihad. Mereka berjuang kerana nyawa. Namun kita di sini perlu perjuangan juga. Apa yang kita lakukan ini adalah sebuah perjuangan juga. Jihad. Menyampaikan maklumat dengan mencerakinkan maklumat. Kataan cerakinkan tadi. Kita mencerakinkan maklumat kepada anda supaya anda tahu kedudukan situasi terkini dan kedudukan kerajaan Madani yang sedang berusaha membantu perjuangan rakyat Palestin. Bersama kita juga adalah NGO MyCop. Seperti mana Izzah introduce tadi. NGO MyCop adalah sebuah NGO yang berani, yang mempunyai pergerakan sukarelawan di Malaysia dan di luar negara. Kalau saya cerita banyak nanti dia jadi tak syok pula. Jadi saya nak tanya terus kepada pengerusi NGO MyCop, Saudari Aisyah. Saya nak mulakan dengan soalan, apa dia MyCop? Okay, so MyCor ni adalah sebuah program sebenarnya. Dia adalah program inisiatif di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Sejarah MyCor ni kalau saya boleh cerita, dia wujud pada tahun 2010 melalui Makmal Belia Transformasi. Jadi pada tahun itu, government mengumpulkan pemimpin-pemimpin anak muda dan membincangkan apa program-program yang boleh diwujudkan untuk cater kepada youth pada waktu itu. Dan pemimpin-pemimpin muda pada waktu itu sedar ada satu program yang sesuai untuk diwujudkan, iaitu melancarkan sebuah program sukarelawan di peringkat international. And then daripada tahun 2010 tu KBS telah adopt that program dan terus kita wujud untuk MyCor. Tapi pada waktu itu dia belum hit lagi, tak hit sangat. Tak famous sangat lah, tak glamour lagi. Saya Aisyah tak sebut lagi lah. Masa sampai tahun 2015 saya rasa, tahun 2015 pada waktu itu menteri pada KBS adalah YB Khairi Jamaluddin dan dia mengangkat program MyCor yang telah wujud sebelum tu dan rebrand MyCor. Dan dia menghantar salah seorang pegawai KBS, Puan Hartini, untuk pergi ke Peace Corps, United States. Training. Jadi United States dia pergi ke sana untuk belajar tentang selok-belok Peace Corps dan macam mana kita boleh implement Peace Corps dekat dalam negara kita, sesuai dengan konteks negara kita. Jadi kalau kita ikutkan perbezaan dia, Peace Corps 2 tahun. Dan kita punya Malaysia, kita punya program MyCor ni lah 3 bulan je. 3 bulan Kita pergi ke kawasan zon yang dalam 3 bulan disasar. tu dia penuh dengan 1 bulan pre-deployment training and then 2 bulan saja di kawasan sasaran. Jadi di kawasan Kejap sangat tak? dia kejap tapi dia cukup. Dia memang rasa macam tak cukup lah. Saya boleh jadi sukarelawan? I don't- Disebabkan di ya bawah Kementerian Belia dan Sukan kita ada had umur. Had umur dia adalah 18 sampai ke 30 tahun. Jadi Oh wow, I didn't know that. Oh, saya dan Datuk Dola dah terlepas dah awak. terlepas. Saya pun dah terlepas bro. Saya pun dah terlepas dah tapi saya join masa saya umur 23 tahun. Jadi pada tahun 2000 setakat sekarang daripada tahun 2015 sampai ke tahun 2020 kita stop 2020 kita dah ada 9 misi di mana kita pergi ke 16 buah negara. So misi pertama kita pergi Cambodia, misi kedua pun Cambodia, misi ketiga kita pergi ke Middle East, kita pergi Lebanon, Jordan dan Turki. Saya semua pergi negara misi bergolak. 3 lah, saya pergi negara Lebanon. Dan misi 4 kita pergi ke Sri Lanka, Bangladesh. Misi kelima kita pergi jauh sikit, pergi Afrika. Kita pergi Tanzania, Kenya, Uganda and Sudan. Yes, in Sudan. And then mission yang ke-6 kita kembali ke Malaysia. So kita deploykan kita punya anak-anak muda ke kawasan-kawasan di seluruh Malaysia. Dan misi 7 kita kembali semula ke luar negara. Kita pergi ke Filipina, Laos, Indonesia and Timor Leste. Dan nombor 8 yang terakhir kita pergi ke Indonesia dengan Nepal. Misi ke-8 kita pergi Nepal, Bangladesh, 2 negara. Sangat berpengalaman. Apa yang Aisyah ceritakan menunjukkan bahawa NGO ini tempoh matangnya itu sudah melepasi. Hari ini sudah pun 14 tahun. Benar? Tadi Aisyah menyebutkan begitu banyak negara yang sudah dijelajahi. Tetapi tentunya ramai yang di rumah ni tanya, dia pergi sana buat apa? Pergi sana buat apa? Cuba cerita sikit. Jadi sebelum saya cerita apa yang kita buat dekat sana, saya kena cerita dulu apa yang kita belajar dekat Malaysia dalam 1 bulan tu. Jadi 1 Ni bulan training dia kan? Ni deployment workshop training dia, which is okay. sangat penting. Kita memang kena ada, in order untuk kita hantar
volunteer yang berkualiti keluar negara, kita kena ada satu training. Jadi training tu kita panggil dia sebagai pre-deployment training, di mana kita menjemput speaker-speaker daripada organisasi ataupun movement yang berada di Malaysia untuk impart their wisdom and knowledge to our volunteers before they go. So for example, macam kita punya selection untuk peserta ni, kita ambil daripada umur 18 sampai ke 40 tahun. And then semua adalah daripada background yang berbeza. Ada yang doktor, ada yang cikgu, ada yang media, ada yang general volunteers, ada yang fokus dekat engineering. Tapi agriculture semua watch. memang attend the workshop. Betul. Semua memang kena attend the workshop regardless of age, regardless of occupation. Maksudnya mereka dilatih dengan pengetahuan sebelum mereka boleh Betul. Jadi memberi semangat. contoh-contoh topik yang kita akan belajar dalam pre-departure training, kita akan ajari macam mana nak buat community assessment, community engagement, macam mana nak buat proposal, and then fundraising is the most important part. And kita kena ajar juga dia orang apa masalah di negara-negara yang mereka akan pergi nanti, apa contoh-contoh projek yang mereka boleh buat dekat tempat tu nanti. Jadi sepanjang 1 bulan tu kita identify scope ataupun niche peserta masing-masing, and kita kenakan diorang dengan tempat-tempat yang kita pilih tu. Contohnya tempat lokasi A, masalah Berdasarkan dia niche ada expertise. air. Masalah air kat tempat A. Tapi kita ada satu peserta volunteer ni, dia memang fokus kat bidang wash ke apa. Jadi kita memang sesuai lah untuk kita hantar dia pergi ke negara tu. Jadi macam tu lah. Jadi bila Latar kita belakang dan kepakaran. Jadi bila kita pergi ke sana, 2 bulan ke sana, paling penting yang pertamanya kita memang kena buat community engagement dulu. Sebab in order for us to be able to create a program Tanyalah ataupun abang tu project kan. Maksudnya ada satu pasukan yang dengan pergi diorang, buat yang networking dulu. interestingnya MyCore ni, walaupun dia adalah program di bawah government, kita bekerja dengan NGO partner di negara sana. Jadi tak ada satu Collaborate. orang. Kita collaborate, Okay. kita memberi mereka tanggungjawab untuk menjaga volunteer kita juga. Tapi maksudnya kita KBS ataupun MyCore sendiri hanya akan menghantar kita punya volunteer sampai ke airport saja. Diorang akan fly sendiri. Lepas kat airport, lantak kau. Satu kumpulan 4-5 orang. Jadi diorang akan fly sendiri sampai sana, NGO partner akan ambil mereka and then akan bawa diorang ke tempat placement, tempat penempatan lah basically. Sometimes tempat-tempat yang kita pilih tu sangat remote area. Mesin bertendang. Betul. Kalau nak pergi tempat tu, sometimes dah sampai airport, you kena naik lagi bus, lori sampai 18 jam. Itu kat Nepal lah. Cakap Sarawak. Memang mencabar. Kita memang train kita punya volunteers ni untuk menjadi resilient lah, dia mental kuat. Jadi kita, kalau boleh kita memang nak dia go through hardship dalam 2 bulan ni, so that nanti bila dia balik ke Malaysia, dia akan jadi orang yang lagi strong Okey, sebelum kita patah balik kepada Datuk Dola, saya tengok Datuk Dola dan Izzah memberikan perhatian sebab mereka berdua dah terlepas umur kan, moderator tak campur lah. Bab ni kan. Tak ada ke MyCorp sepertinya cuba nak memikirkan mungkin boleh menyumbang ataupun mereka yang dah terlepas umur ni mungkin boleh sertai, sebab tadi Aisyah menyebutkan masing-masing ada expertise. Izzah sangat terkenal dengan dunia aktivisme, Datuk Dola sangat terkenal dengan mereka yang membela nasib pekerja. Mungkin boleh dipertimbangkan. Ada cadangan begitu? Okay, Ada actually pengaruh? boleh, sebab kita boleh anggap volunteer ni adalah pekerja-pekerja on the ground. Doesn't mean that semuanya by belia. Kita still perlukan support-support daripada golongan-golongan yang lebih daripada belia. Pakcik-pakcik yang bagi nasihat. Janganlah sebut pakcik. Bebel. Saya tak sebut. Jadinya bila kita dekat sana, Ilak cermin mata Datuk Dola tadi. contohnya bila kita dekat sana, bila kita dah buat community engagement, kita dah buat community needs assessment, kita dah tahu apa masalah orang-orang dekat sana. Contohnya So boleh terbuka jugalah. kita akan membuka ruang dan kita akan panggil apa masalah-masalah yang ada dekat kampung ni, dan kita akan buka untuk fundraising. Dan fundraising ni terbuka kepada semua tanpa had umur. Siapa yang nak menerima, di situlah kita akan mencari-cari orang-orang yang boleh menyumbang. Lebih senior. So mereka boleh datang jugalah untuk menyumbang tenaga. Menyumbang tenaga pada masa ni belum lagi terbuka. Tapi Sebab masa depan macam mana? masa depan mungkin kita boleh fikirkan sebab ini. Tak, pasal sekarang ramai orang sangat-sangat terkesan. Betul. Contohnya disebut apa yang berlaku di Gaza tidak pernah dari segi kezaliman ni dan penindasan tu berlaku in the modern history. Betul. Kan itu Presiden Lula sebut is a holocaust happening again, tapi kerana memang mungkin warna kulitnya tidak sebagaimana yang mereka dah biasa, mereka tak nak endahkan. Daripada saya dalam keadaan ini ramai yang memang punyai perasaan mahu membantu, dan kebanyakannya termasuklah pusat rawatan yang berdekatan, negara kejiranan dengan Palestin atau Gaza, dan mereka mungkin dah melepasi had umur. Jadi kita kena cakap lah dengan Kita boleh buka Kena KBS untuk kini kena ada ruang mungkin
untuk yang melepasi had umur ini. Okay, jadi Boleh penyumbang. apa yang saya boleh sarankan sekarang ni, Cik, terus lah MyCall tu dalam KBS dia terbuka sebab KBS memang the target group is Yeah. 18 is youth. Tapi selepas kita habis daripada MyCall, kami adalah MyCall alumni. Jadi MyCall alumni Mungkin ni boleh buat satu open. istilah senior youth mungkin. Ya, open kepada dan MyCall alumni boleh juga pergi ke mana-mana misi. boleh. Wow. That is boleh lah tu, Itulah, bro. itulah nak cakap macam kalau Sempatlah lagi isi borang. the best thing, sometimes buat MyCall ni ada orang tanya, kenapa you nak pergi luar negara kan? Kenapa you nak tolong orang di luar negara? Kenapa tak tolong orang di negara you sendiri? Cepat jawab, cepat. So yang saya nak jawab, memanglah kalau I would like to share the success story of MyCall. Memang MyCall ni you dengar macam, oh it's only 3 months program, Yeah. and then you tolong orang luar negara. So what benefits you bring to the country? Tapi Masya I nak share, bila kita balik, you akan dapat sukarelawan-sukarelawan yang menjadi seorang youth volunteer leader yang berinisiatif sendiri untuk membantu komuniti di negara kita sendiri. Yeah. Jadi selepas habis misi, kita sekarang ada 389 orang volunteer. Dan daripada 389 orang volunteer itu, kita ada ramai yang bekerja dalam humanitarian sector. Contohnya dalam NGO lokal ataupun di international organisation seperti UNHCR, UNICEF. UNRWA, jangan lupa. Yang mereka cuba nak tutup tu. Betul. And then dalam local NGO pun ada macam Malaysian Humanitarian Aid and Relief, and then macam-macam, memang ramai sangat. And tak lupa juga orang yang alumni-alumni yang create their own movement, create their own NGO. So dia spearhead their own NGO after Mission MyCall tu. Jadi the benefit yang kita dapat semua ni is dekat Malaysia, we have a pelapis Tak, of humanitarian sector. Pada saya, message yang kita harus ingat, kalaulah ada rakyat Malaysia yang tiba-tiba tertindas di negara orang, kita pun nak harapkan kebaikan dan empathy yang sama dilahirkan oleh penduduk asal. Jadi, bab baik ni, baik pada sesiapa pun, kan, iman tak mengenal lah warna kulit, jadi sudah tentu kita perlu laborkan. Dan bila MyCall pergi ke sana, dia boleh peserta MyCall tu sendiri, volunteer MyCall tu adalah soft diplomacy agent dengan negara tersebut. Jadi can you imagine kita punya projek air, projek macam-macam yang membantu komuniti tu, kita akan ada funded by Malaysian, logo orang Malaysia, logo Malaysia, logo MyCall kat sana dekat kampung, tiba-tiba ada je. And then they have all the nice thing to say about MyCall and Malaysia. Saya nak tambah sikit kerana hospital-hospital yang dibina oleh kerajaan Malaysia di Gaza ini juga telah dihancurkan dan disasar. Hospital dibina oleh Turki, oleh Indonesia. Allah. Jadi sebenarnya bila orang kata kenapa kita prihatin, kenapa kita keluh kesah, tentulah ya kita dah sebahagian daripada bukan saja memang clearly adalah obligasi moral, pada masa yang sama dari segi yang disebut oleh Datuk tadi, Baitul Muqaddis, kita pun kadang-kadang terkejut juga kerana tidak ada kesanggupan dan kesediaan yang sama oleh negara-negara Islam yang lain. Tapi tidak terlewat, kita sentiasa menunggu mereka untuk melakukan sesuatu. Seperti mana yang disebutkan oleh saudari Izzah dan diterangkan oleh saudari Aisyah, sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah salah satu daripada ciri-ciri di dalam kerajaan Madani, iaitu ihsan. Ini yang dilakukan oleh mereka. Saya nak pergi kepada Datuk Dollah sebelum kita berpatah balik kepada Nurul Izzah. Saya nak boleh pergi join kepada sekarang tu. Berita baik. Yang pertama sekali saya nak ucap tahniah kepada Datuk Dollah kerana boleh menyertai MyCorp dan kita buat lepas ni. Syarat dia kena hadir workshop dulu lah. Datuk Dollah, nasib pekerja Malaysia. Seperti mana kita tengok nasib Palestin, apa yang jadi pada hari ini, nasib pekerja Malaysia, ramai pula wujudkan kesatuan pekerja. ramai pula yang mengatakan nasib pekerja Malaysia ni seolah-olah kerajaan Madani nak mengenepikan nasib orang pencen lah, nasib pekerja ditekan lah, nasib kaki tangan awam lah, macam-macam fitnah. Tetapi ini adalah kerajaan yang memberikan bonus ataupun nilai apa yang paling tinggi setakat ni 2,000. Tak ada Perdana Menteri yang beri setinggi itu. Kita lari kepada isu Palestin, nasib pekerja Malaysia. Apa pandangan Datuk Dollah sebagai aktivis pekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali round kedua kena bisa. Belum dia pergi IT. Saya punya apa dia panggil profession saya lah. Seperti mana yang telah saya bicara sebelum ini, banyak orang cakap dalam media, dalam WhatsApp group, dalam macam-macam saya tengok. Saya kadang sakit hati nak jawab, tak boleh Nurul. Tak boleh jawab. Dia jawab kadang orang cakap dengan orang bangang. Ni kita nak jadi bangang macam dia juga. Apa yang nak saya jelaskan di sini ialah
Apa yang saya nak jelaskan di sini ialah apa nama ni apa nama dah lari dia punya tune dah dia kacau. Ni apa nama dia cakap pasal pencen. Pasal pencen ni saya nak beritahu pencen ni dalam artikel 147 dah bagi penjelasan, kena buat pergi ke parlimen, bincang di parlimen, cari penyelesaian. Kemudian kalau kita tengok persaraan 1980 dia bawa Akta 227, cara dan syarat-syarat yang diberikan itu boleh dirubah. Seperti mana yang Kak Wan kata dia tak mau ambil pencen berganda. Ya Allah, saya tak pernah dengar satu manusia dalam negara ini kata dia tak mau pencen berganda, dia nak pencen satu je. Ya Allah, ya Tuhanku, begitulah yang boleh dilakukan dalam Dewan, iaitu buat perpindaan tentang artikel 147 perlembagaan dan juga saraan 1980 di bawah Akta 227. Itu memang boleh dilakukan dan boleh dibuat bermula pada 1 bulan 1 2024, maka ianya full stop dan beri kepada di EPF. Dan sebenarnya saya nak beritahu dalam EPF ni pula banyak dia punya longgokan hasil faedah dia. Sebagai contoh, bila kita dah bersara nanti, bila kita dah pencen, kita ada 1 juta. Kebanyakan saya punya staff lama saya pun, Siti pun, dia bekerja dari simpan EPF, dia dapat 1.4 juta. Dan 1 juta simpan dalam tabung haji ke, dalam apa ke, dalam tabungan mana-mana pun, hasil daripada itu, bulan-bulan kita boleh ambil. Malah kita tak lain lari berpokok. Kita lebih mewah daripada pejabat awam yang dapat pencen yang hanya 60%. Datuk promo Aisaraan. Promo Aisaraan bawa ikut. Ya, persoalan. Ya, ini yang perlu diubah, dipindah. Dan saya tengok benefit daripada Sokso sebagai contohnya. Sokso sampaikan bila kita jadi apa-apa sesuatu pada diri kita, isteri kita dapat pencen sampai hayat. Anak-anak boleh sekolah sampai hayat. Ini yang pihak-pihak perbankan ni sebelah sana tu tak reti nak mengulas, nak beri maklum dengan betul, nak buat fitnah kerja dia. Dan inilah yang berlaku. Jadi kalau kita tengok daripada EPF, orang kerajaan ni dia ada lebih kos 1.8 juta je. Yang tak ada kerajaan ni 10 juta. Yang pejabat awam, pejabat kerja swasta, awak jadi boleh survive. Kenapa dia boleh hidup dalam keadaan yang begitu selesa? Sebab aturan tu dah cantik dibuat. Dan kerajaan ini takkanlah kita nak mengeluarkan lagi 130 bilion tiap tahun. Oi, dahsyat betul belanja dia. Dan kita kena fikirlah cara pengurangan dia. Bila kerajaan nak buat satu penambahbaikan, terima dengan berlapang dada. Tengoklah apa dia punya naratif dia nak bawa tu. Kan itu dah 11 tahun dah. Masa zaman Johari Ghani pun dah buat dah. Option sama ada EPF ke ataupun pencen. Ya, betul. Mengikut laporan, pencen tu lebih banyak daripada EPF. Buatlah syarat baru. Dalam Seksyen 10, dibenarkan dalam appointment letter, dalam terma perjanjian di antara pihak pekerja dengan pihak majikan atau pihak kerajaan. 1. Nombor 2 ni, saya nak ulas lagi Nurul. Pasal dia ni kontrak ni. Ini kontrak ni pun, kalau di parlimen ni buka lah mata. Saya tak boleh maki sebab Nurul depan saya. Saya cakap elok lah ni. Dia kata ahli parlimen kena pegang buah dia. Apa buah dia? Sebelum ini dia tidak ada tempoh Nurul. Tak ada tempoh. 30 tahun, 20 tahun deritanya orang bekerja kontrak. Akhirnya bila kita masuk dalam Dewan, saya minta ada 14 tahun. Azalina buat waktu dia berjabatan Perdana Menteri, dia kata diluluskan 14 tahun. Lepas 14 tahun kerja tetap. Sekarang ni, contoh bayangkan, tak ada tempoh. Tempoh tak ada sebelum ni. Dah betul 14 tahun. Sekarang Datuk Seri Anwar nak bagi 3 tahun interim. Masya Allah. Kuda dahsyat tak pernah berlaku dalam sejarah perundangan undang-undang negara. Apabila satu kerajaan yang dipimpin memberikan tempoh yang terlalu pendek. 3 tahun. Apa punya tenging ni tak boleh buka mata ke? Jadi bila kita dapat daripada perbezaan itu, baru kita boleh tengok. Wih, luar biasa. Walaupun dia interim 3 tahun, berbeza 14 tahun, berbeza yang tak ada tempoh. Inilah dia kelebihannya kerajaan Madani, dipimpin oleh orang yang ada hati perut. Dan saya bersyukur saya tak ada dalam Dewan.
Tetapi bila Datuk Seri umumkan, sudah memadai melegakan saya, itu yang saya berjuangkan selama ni. Ya. Dan Alhamdulillah, itu satu daripada pemberi maklumat. Yang dua, sana tu jangan nak dengar cakap pembangkang yang bergaruk ni. Buat baik macam mana pun dia duk kata tak bagus lah, ni semua nak jadi orang susah hidup. Apa punya celaka. Saya pun tak faham lah orang kat luar tu. Boleh dengar cakap dia orang ni. Baik, yang ketiganya, apa ni, Grab lah, e-hailing, p-hailing lah. Masih lagi bercakap. Sekarang ni saya ada 87 orang yang sekarang nak menubuhkan gabungan unit. Thanks satu. Saya dah cakap dengan, masa tu saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim panggil saya ketua bangkang. Dia nak nak tahu apa yang nak dipinda ni. Saya beritahu, Seksyen 8, Seksyen 9 boleh dibuat, dia apa nama ni, Pertubuhan Kesatuan, tanpa ada halangan walaupun tak ada majoriti. Kerana Convention ILO 1987 menguatakan sebagai wajib memberikan hak kepada orang menjadi kesatuan. Dan Grab ni semua p-hailing, e-hailing, tubuhlah kesatuan. Kalau tak berani nak tubuh kesatuan, gabung dengan kesatuan yang ada dan minta perjanjian bersama. Di bawah Seksyen 13 atau Peraturan 1967, kalau kamu langgar perjanjian bersama, penjara masuknya. Sebab itu besarnya hak kamu dalam perjanjian bersama ni, sehingga kan sesuatu majikan pun boleh dipenjarakan disebabkan oleh melanggar perjanjian bersama. 13, 14, 15, 16, 17, 5 seksyen terkumpul dalam satu hak yang dipanggil perjanjian bersama. Maka rebutlah, buatlah hak itu. Perdana Menteri pun tak boleh selesai, Nurul. Ini bab hak ni di antara majikan dengan pekerja. Kerajaan pun tak boleh tolong. Dia boleh tolong diri sendiri. Allah tidak akan merubah nasib kaum. Untuk kaum itulah yang akan merubah nasib mereka. Rebutlah peluang ni. Saya rasa dah cukup masanya. Beranilah diri mak ayah lahirkan kita untuk jadi seorang yang berani. Nak tubuh kesatuan pun takut nak hal. Saya pun tak faham, bukan nak suruh perang kat Palestin tu. Nak suruh menegakkan hak je pun. Jadi isu ni kan, Anis Said, saya tidak akan menjepikan diri saya. Saya nak beritahu dengan rakan-rakan di luar sana. Kalau ahli parlimen nanti buka bersidang nanti, akan dibahas soal-soal begini. Ambil dia sebagai satu naratif. Ini keperluan-keperluan dia. Ini dia punya akta dia. Ini hak kamu. Teruskan dengan perjuangan kamu. Jangan menyepi bila saya tengok dalam parlimen tu, Nurul, minta maaf lah. Saya kata sakit hati lah. Bila dia kata, pada tahun 99, apabila IMF pun datang, dia boleh pinjam duit, dia kita pinjam duit. Yang bercakap tu marang. Aku punya sakit hati ni, Nurul. Tak tahu nak cakap. Bangunlah. Tahu kan, 38 dia telah mengelirukan Dewan. Datuk Seri 1999 dalam penjara. Mana dia nak pergi ke IMF, dia nak pergi minta duit. Apa punya tengeng dia orang tua tu. Tapi itu yang berlaku. Begitu juga dengan DNAAA. Kalau tengok DNA tu, tak boleh bahas. Dalam mesyuarat keras rancangan ke-12, Nurul ya, dia tak boleh cakap pasal, dia cakap luar pada plastik sekejap ya. Dia nampak quality of debate tu. Saya tengok patutnya tak boleh bahas. Sebab di bawah 36.8 diharamkan bercakap dalam hukuman, termasuk pada Tuanku Di-Pertuan Agong, jadi pertua, hakim-hakim, pendakwa raya. Tak boleh buat apa saja keputusan dibahas dalam Dewan. Hak kamu tu apa nak bercakap dalam Dewan ni? Tapi dibiarkan berlega. Saya tengok pembangkang ni kan, Datuk Seri buat sebaik mungkin untuk pertahankan Palestin. Berpergi sana, berjumpa dengan kerajaan, tak pernah dibuat pun. Hati awam jadi duta Timur Tengah pun tak pernah buat. Pergi di tepi, pergi pun tak pernah. Jadi jangan kita tengok dia hari ni pada hasil dia tu betul. Dan saya teruja bila saya tengok dalam CNN, dia kata the most popular in advance to support the Palestine, Anwar Ibrahim. Terkejut tu. Rupanya direkenaskan oleh di seluruh. Ya, saya faham tu. Sebab tu bila bagi peluang pada cakap ni lah, peluang dia bercakap. Jadi saya minta maaf lah. Jadi apa pun rumusan saya beginilah. Di samping kita nak bercakap pasal Palestin, kita berjuangkan hak Palestin. Saya pun dan Nurul, kalau dia orang buat apa, saya tak kira lah. Siapa buat pun berjuangkan, saya akan pergi juga. Saya akan pastikan beri support. Walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Tetapi dalam masa yang sama, kita jagalah negara kita. Jangan dijadikan rujukan beri di Palestin.
Terima kasih Syed. Ini yang Izzah cakap tadi ni, dia nak Ini pesan satu lagi ni. pembangkang. Ini Niuk. Sila. Niuk. Aha. Niuk ni baru ni dia minta bonus. Seminit. Hanya mana? Bagi dia buat tampak. Ya sebenarnya Niuk ni bagi pandangan saya pribadi, apabila hasil itu dia diperolehi, tak salah. Bagi itu yang saya buat. Macam di dalam tekun Nurul, saya tengok prestasi. Ada kadang saya bagi sebulan, 2 bulan, tengok daripada keperluan. Jadi dalam Niup ini, saya menyokong. Sebab ini keperluan syarikat mengambil untung yang hasilnya berbilion-bilion. Apa salahnya bagi duit diorang nak beraya 1 bulan? Saya raikan lah, kalau boleh persatuan bank-bank Malaysia itu memberikan mereka bonus, teruskan. Janganlah meminggirkan hak mereka dalam keadaan lebaran hari raya nanti. Dan satu yang sama, kalau duit itu dia bagi, market tu akan pusing, duit tu akan jadi racak, dan ekonomi akan meningkatkan prestasi pendapatan negara. Dan itulah menangguhkan sementara. Inilah yang Izzah sebut tadi. Izzah point kepada pembangkang, jangan buat kerja tak berfaedah, support benda-benda yang berfaedah. Jadi Izzah, kita nak pergi kepada penutup kerana isu ini bukan saja panas, tetapi isu ini kalau nak dibicarakan masih lagi panjang. Jadi saya nak beri perkhidmatan pada Nur Izzah untuk menutup cerita Palestin ini, tetapi dengan satu soalan, seterusnya Izzah buat kesimpulan. Ramai yang memfokuskan tentang isu two-state solution. Adakah itu penyelesaian? Seterusnya kesimpulan, silakan. Saya fikir pertamanya kita kena tengok aulawiyat dia. Aulawiyat dia memang pembunuhan etnik sedang berlaku. Kalau lihat rujukan Presiden Lula, dia kata itu harus terhenti serta-merta. Kerana bukan saja berlaku, tidak dihormati keputusan awal di early proceedings, provincial measures by the ICJ oleh Amerika Syarikat yang meluluskan dana lagi untuk melengkapkan, menambah senjata bagi Israel. Satu. So, gencatan senjata yang permanent, wajib. Kedua, Malaysia telah mengambil langkah menghantar surat permohonan postcard untuk pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengiktiraf kedaulatan negara Palestin secara penuh, member state di PBB. Ini wajib. Maksudnya kita yang menyokong kena faham. Kerana di Israel, menteri kanan dia, Perdana Menteri dia, anggota kabinet dan aktivis yang diberikan dana sepenuhnya, semua dah bercakap dah nak datang ambil alih Gaza, nak namakan apa, nak bina pusat peranginan. Maksudnya tidak ada langsung, sekelumit pun tak ada keikhlasan untuk memperakui negara berdaulat Palestin. Jadi macam mana cakap tentang two state? Jadi pada saya, bab aulawiyat, pertama gencatan senjata serta-merta sepenuhnya harus berlaku. Kedua, tidak boleh lagi memberikan dana kerana itu langkah berani Malaysia harus diikuti. Kita tak mahu mereka terus menikmati. Dari segi ekonomi, tiba-tiba kita berasa tak apa berdagang dengan Israel. Come on, kita tak kena faham. Pun. Kita kena faham, tanpa tekanan sedemikian, Afrika Selatan pun takkan bebas. Dia kerana ada sekatan ekonomi, mereka merasa barulah tindakan itu mengingatkan, oh aku ada obligasi moral ni. Dan seterusnya saya minta dan mengajak seramai mungkin, bukan saja kita memberikan bantuan, tapi kita mengiktiraf Palestin negara berdaulat di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini yang digeruni sangat ni. Ini yang digeruni sangat. Jadi pada saya bila kita bercakap, jangan kita terheret. Adakah anda mengecam serangan pada 7 Oktober? Lagi-lagi soalan itu. Adakah anda mengecam Hamas? Lagi-lagi soalan itu. Asyik-asyik kecam, penat lah. Adakah anda mendukung? Kenapa tidak ada kecaman, serangan, penghinaan kepada kenyataan Netanyahu? Kepada hakikat Rafah diserang. Kepada hakikat tidak ada satu bukti pun dikemukakan semasa 12 orang anggota UNRWA contohnya katanya terlibat dengan serangan 7 Oktober. Tiba-tiba 17 lebih negara menutup dana kepada UN Refugee, UNRWA punya organisasi. Sedangkan itulah tali hayat kepada warga-warga di warga Palestin. Mereka mahu buang terma status dipanggil pelarian. Kerana pelarian itu memperakui negara asalku adalah negara Palestin. Jadi kita kena faham, kita kena
sekali lagi saya sebut ilmu. Kenapa? Langkah ini panjang. Kita kena faham ranjaunya. 10-20 langkah ke depan, Malaysia tidak terkecuali terpaksa menerima kesan. Saya bertemu dengan Duta Besar Afrika Selatan, ya, dan saya memang sangat selut keberanian dia. Ya, dia kata kami memang bersama dan memang kami tidak akan berdiam diri dan kami terpaksa menerima bukan sahaja ugutan untuk bunuh menteri luar dia dan keluarga, tapi juga tekanan dari segi ekonomi, tapi kami akan berterusan. Jadi kita melihat ruang lingkup bukan sahaja dari segi Malaysia, kedudukan kita dan jaringan dengan the global south, negara-negara selatan, negara-negara Spain. Timbalan Perdana Menteri dia pergi ke Rafah. Dan tak lama lagi kerajaan Malaysia akan mengumumkan 5 anggota parlimen daripada semua parti akan pergi untuk meneliti bantuan yang masuk yang sekarang disekat oleh Israel. Jadi insyaAllah jangan lupa, ini perjuangan yang sangat-sangat lama dan kerana itulah MyCore jadi simbol. Kalaulah pergi workshop sekejap, pergi 3 bulan pun kita tak boleh. Susahlah kan? So kita kena memperkukuhkan diri kita, jati diri kita. Ini peluang, Datuk. Saya rasa ini peluang. Berlaku di Gaza, mereka adalah golongan terpilih. Allah dah jadikannya. Mereka ini golongan memang syurga. Bumi diberkati. Apa tindakan kita? Kita sedang diuji sebenarnya. Apa yang mampu kita buat untuk mengangkat status kita sebagai muslimin, sebagai manusia, status kemanusiaan sedunia. Jadi pada saya, kerana itulah saya jemput MyCore, kan, saya ucap terima kasih kepada Studio Dahsyat kerana pada saya, kita nak bertindak, kita kena strategik. Kita nak bertindak, kita jangan ingat orang tak akan serang kita. Saudara-saudari, pada saya kan, ini adalah permulaan sahaja. Dan insya-Allah dengan ketekunan, dengan keserasian bakat-bakat yang ada di Malaysia, kita mampu menjadi lebih kukuh dan kuat daripada sebelumnya. InsyaAllah. Baik, kalau diikutkan topik Palestin ni masih banyak perkara yang nak kita bincangkan. Namun pada malam ini kita juga kesuntukan masa. Tadi Izzah tanya, apa yang boleh kita buat? Saya nak jawab pada soalan itu. Apa yang boleh kita buat? Yang pertama, kunut nazilah jangan tinggal. Doa, kerana doa itu adalah senjata orang mukmin. Kita di sini selesa, mereka tidak. Doakan mereka kerana mereka kebanyakannya 29,000 dah angka kematian. Kebanyakannya dapat syahid. Kita tak dapat. Jadi bagaimana nak dapat keberkatan itu? Kita doakan mereka. Mereka adalah saudara se-Islam kita. Kita doakan mereka. Apa lagi yang kita boleh buat? Kita nyatakan solidariti. Pakai benda-benda yang berkait dengan Palestin. Kita tunjuk ni. Ini tak pernah buka ni. Oh, sweet. Saya tak pernah tanggal benda ini. Nyatakan solidariti. Izzah menyebut berulang kali. Saya ingat saya kira lebih 7 kali disebut. Tambah pengetahuan. Pastikan ada ilmu. Ini yang kita buat ni. Kita bicarakan di dalam forum ini. Ini adalah salah satu usaha untuk menambah pengetahuan. Sebelum saya tutup, kita pergi sikit pada MyCore. Ada pengumuman. Apa dia? Pengumuman. Okay, ada satu pengumuman. Di samping ini kita nak bercakap pasal trading, latihan menambah ilmu kan. Jadi MyCore alumni sedang akan menganjurkan sebuah program di mana kita panggil dia sebagai Youth Volunteer. Panjang nama hang. Youth Volunteer untuk pada 8, 9, 10 ni, di mana kita akan menjemput 8-9 Februari di Mac. 8-9-10 Mac. 8-10 Mac di IAIS. Kalau nak menyertai itu, siapa yang perlu dihubungi? Boleh kontak dengan MyCore, boleh pergi ke MyCore alumni punya Instagram. Nanti kita akan post dekat situ, ada link. Boleh registration di sana. Nanti boleh tengok link di bawah. Banyak speaker yang kita akan mengajar tentang beberapa introduction tentang volunteer, apa itu volunteer and what you need to learn in order for you to be deployed dulu. Pastikan anda sertai. Saya pun lepas ni nak kena tengok IG-nya. Izzah dah tentu dia dah buka dapur IG-nya. Saya akan ada. Nampak. Saya akan ada. Walaupun saya alumni ke, lepas umur ke. Ini kalau aku tak ada masak ni. Baik. Selepas ini kita akan bicarakan lagi, kita akan jemput Izzah lagi, kita akan jemput MyCore lagi. Tentunya Datuk Daulah akan memanggil mereka ini datang untuk mencerakinkan seterusnya. Apapun, saya ingin tutup forum pada malam ini. InsyaAllah saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, moderator.